sejahtera kepada cikgu sejarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari yang mulia ini, kumpulan kita akan mengkongsikan pemandangan kita yang bertajuk cabaran menggugurkan dasar luar. Jadi, cabaran menggugurkan dasar luar dibahagikan kepada 4, iaitu cabaran politik antarabangsa, cabaran politik serantau, cabaran keselamatan dan pertahanan, dan cabaran pembangunan ekonomi. Yang pertama, jika kita lihat dari perspektif cabaran politik antarabangsa, jelas bahawa negara Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tujuan masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan senjata. Dasar luar Malaysia juga menentangkan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Seterusnya, berdasarkan buku teks muka surat 208, cabaran politik antarabangsa sememangnya sangat mempengaruhi dasar luar Malaysia. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. Kata kunci yang terdapat di sini adalah dasar berkecuali, Tun Abdul Razak Hussein dan lawatan tersebut. Disambung dengan peristiwa pengubahan dasar luar yang telah dicacat dalam sejarah, antara pelakuan pengubahan dasar luar melibatkan Tunku Abdul Rahman. Dasar luar dapat didefinisikan sebagai maklumat, rancangan dan tindakan yang menjalankan oleh sesebuah negara untuk berhubung dengan sesebuah negara yang lain. Dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan dasar pro-barat yang anti-komunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Dasar luar Malaysia juga adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Bagi Tun Abdul Razak, menjelang tahun 1970-an, dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh UMNO dan kurangnya pengaruh Britian di timur. Perubahan dasar ini juga disebabkan oleh pengolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China. Lebih-lebih lagi, Malaya selepas merdeka apabila enggan mengiktiraf Republik Rakyat China dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik China. Beijing berkuasa pada 31 Mei 1974 tahun sebelum penubuhan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan mula menghantar duta besar istimewa dan mutlak ke Malaysia. Ialah yang kedua dari Republik Rakyat China menjalin hubungan diplomatik antara negara-negara ASEAN. Seterusnya, saya ingin membentangkan cabaran politik serantau. Perluasan pengaruh komunis di Indo-China menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Vietnam Utara iaitu komunis Vietnam berjaya menolak Vietnam Selatan menyebabkan rakyat Vietnam kehilangan tahan setia kepada kerajaan Vietnam. Kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara, Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak kedua-dua negara ASEAN di Bali, Indo-China bagi membincangkan pergolakan di Indo-China serta masa hadapan Asia Tenggara. Sekarang saya ingin membincangkan cabaran keselamatan dan pertahanan.
pada tahun 1971 dalam Malaysian Defence Agreement yaitu perjanjian antara Malaysia dan Bintang ditamakan. Dalam Malaya Defence Agreement telah ditemukan pada tahun 1957 untuk memberikan kayu keselamatan kepada negara yang baru merdeka Malaya. Pada 15 April hingga 16 April 1971, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baru yaitu Five Power Defence Arrangement. Pada perjanjian pertahanan 5 negara yang melibatkan Malaysia, Singapura, yang Australia dan New Zealand melalui FPDA, Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bersama bagi memperkuat pertahanan dan keselamatan negara. Malaysia bekerjasama dengan negara ASEAN untuk memperkuat pertahanan. Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini dan keselamatan rantau ASEAN negara. Tahukah kamu, negara-negara anggota ASEAN terdiri daripada Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1965, Malaysia menandatangani perjanjian sepadan dengan Thailand untuk menangani isu keselamatan. Perjanjian antara Malaysia dan Thailand ditandatangani pada 13 Mac 1965 di Bangunan Parlimen Kuala Lumpur. Kapal menunjukkan Ketua Bahasa Utara Thailand Tun Dewi Chulasana juga mengelusi Ketua Lulus 1 Pemerintahan Keselamatan Kebangsaan dan Menteri Khawatiran dalam Negeri Malaysia Tun Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman menandatangani perjanjian itu bagi pihak negara-negara masing. Jadi, saya akan berkongsi maklumat yang berkaitan dengan cabaran pembangunan ekonomi. Cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara. Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti ITC (International Trade Council) atau GATT (General Agreement on Traffic and Trade) atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Selain itu, Malaysia menumbuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk pembangunan sektor minyak dan gas negara. Kesimpulannya, ini semua cabaran merupakan dasar luar Malaysia. Sekian, terima kasih.